Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi sebelum ni saya pernah review Samsung Galaxy S8 dekat channel ni, yang mana merupakan phone siri Galaxy S pertama dengan Infinity Display, iaitu design bezel nipis. Dan hari ni saya ada phone pengganti dia, iaitu Galaxy S9 yang merupakan phone daripada tahun 2018 dan masih lagi sedap lagi guna untuk tahun 2021 ni. Masa dilancarkan tu, Galaxy S9 ni macam Galaxy S8 second gen, sebab dia macam tak bawa perubahan yang radikal sangat, sebab design dia masih nampak lebih kurang dan features yang menarik perhatian tu tak nampak wow sangat. Tapi phone ni dah fix banyak kekurangan Galaxy S8 yang membuatkan phone ni sedap digunakan walaupun dah berusia lebih 3 tahun. Selain daripada chipset, dia dah betulkan kedudukan fingerprint dia, speaker pun dah upgrade ke speaker stereo Dolby Atmos, dan ada kupaian kamera yang unik, yang mana aperture dia boleh ubah jadi f1.5 ataupun f2.4. Phone ni dulu masa mula-mula jual dekat Malaysia, harga dia RM3,299, tapi sekarang unit second hand dia dah boleh dapat sekitar RM690 untuk body condition grade A. Dan saya dapatkan phone ni daripada seller Win Gadget 829 di Shopee. So kalau nak cari seller yang jual phone X flagship yang ramah dan trusted, boleh check out seller ni dekat Shopee atau social media dia. Jadi sebelum tu, macam biasa, saya nak bagi pesanan khidmat masyarakat sikit. Kalau korang tengah mencari phone X flagship second hand, tolonglah elakkan beli phone X flagship yang menggunakan chipset Snapdragon 821 dan ke bawah, sebab chipset dia mudah panas, kurang efisien dan buatkan bateri tak tahan lama. Jadi kalau korang nak cari phone X flagship second hand yang bagus, carilah yang sekurang-kurangnya menggunakan chipset Snapdragon 835 dan ke atas, sebab chipset dia lebih efisien, kurang haba dan lebih menjimatkan tenaga. Jadi saya pun dah gunakan Samsung Galaxy S9 ni lebih daripada 2 minggu, dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Samsung Galaxy S9 bagi penggunaan pada tahun 2021. Pertama sekali, design phone ni memang nampak macam tak banyak beza dengan Galaxy S8. Tapi dia dah baiki satu kelemahan Galaxy S8 ni, iaitu kedudukan fingerprint dia. Sekarang fingerprint dia lagi senang nak capai sebab dia dah ada dekat bahagian bawah kamera. So tak adalah jari tu tersilap letak dekat bahagian kamera atau jari tu jauh sangat nak capai fingerprint macam dekat Galaxy S8. Dan dekat sebelah kamera Galaxy S9 ni, dia masih ada heart rate monitor yang korang boleh scan guna app S-Health yang korang boleh download dekat Play Store. Untuk design depan dia pun actually ada perubahan sikit, yang mana design dia tak terlalu membulat dan bezel bawah dia pun dah nampak lebih kecil. Fungsi iris scanner pun masih ada dekat Galaxy S9 ni, dan fungsi ni memang best sebab korang boleh unlock phone ni walaupun tengah pakai mask. Dan satu trik face recognition dekat Galaxy S9 ni, dia boleh buat AR emoji. Kira time tu Samsung nak lawan fungsi emoji dekat iPhone X. So fungsi ni boleh buatkan korang main-main dengan emoji yang dia bagi, ataupun buat emoji dengan muka sendiri. Cuma dimension phone ni ada perubahan, yang mana ketebalan dan berat S9 ni bertambah sikit, tapi bila pegang tu tak rasa beza sangat dan masih sedap di tangan. Dekat depan dan belakang phone ni pun masih guna kaca Corning Gorilla Glass 5 macam dekat Galaxy S8, dan dia ada ingress protection IP68 untuk ketahanan daripada debu dan air. Pressure sensitive home button pun masih ada untuk mudahkan korang unlock phone ni, dan dekat sebelah kiri phone ni pun masih ada butang Bixby yang mana korang boleh remap untuk buka suatu app. Slot SIM dengan kad microSD pun korang boleh access dekat bahagian atas ni. Tapi disebabkan unit dekat tangan saya ni set Jepun, so dia support single SIM sahaja. Dan dekat bahagian bawah phone ni pun masih ada earphone jack, so tak perlu guna adapter USB-C ke 3.5mm macam smartphone flagship zaman sekarang ni. Tapi benda yang best, phone ni ada setup stereo speaker Dolby Atmos, so bunyi yang dia bagi tu jauh lagi sedap dan lagi imersif kalau nak dibandingkan dengan mono speaker Galaxy S8. Aku terpandang bawah, dia lihatku bagaikan cinta kali pertama. Badan aku terkaku, adakah ini cinta? Dia lebarkan sayapnya terus terbang satu rumah. Bergerak ke bahagian hadapan, phone ni guna skrin Super AMOLED bersaiz 5.8 inci, dan bagusnya dia support resolusi QHD+ untuk paparan yang lagi sharp. Kalau tengok skrin phone ni, skrin dia memang nampak cantik sebab dia ada warna yang vibrant, warna hitam yang nampak true black, dan boleh bagi view angle yang luas kalau tengok dari sudut berlainan. Dan yang bagusnya, korang boleh ubah resolution skrin phone ni, yang mana sangat bantu untuk jimatkan penggunaan bateri.
Korang pun boleh aktifkan fungsi Always On Display untuk senangkan korang tengok jam, tarikh dan notification masa dekat lock screen. Phone ni masa mula-mula keluar dulu dia guna Android 8.0 Oreo, tapi unit dekat tangan saya ni dah dia upgrade ke Android 10 dengan interface Samsung One UI 2.1. Saya suka dengan interface dia sebab nampak clean dan colourful, dan korang pun masih diberi pilihan sama ada nak guna tema berwarna gelap ataupun terang. Dekat dalam ni korang boleh aktifkan fungsi Dual Messenger yang korang boleh login akaun secondary WhatsApp dan Facebook korang. Lepas tu fungsi Edge Panel yang korang boleh akses jumlah apps dan tool yang berguna, dan fungsi Game Launcher yang boleh boostkan performance ketika in-game. Dan phone ni pun masih ada Samsung DeX yang bolehkan phone ni jadi desktop mode bila korang cucuk adapter USB-C yang ada sambungan HDMI. So dalam ni korang boleh guna hampir ke semua apps yang ada dekat dalam phone korang tu dalam bentuk window. Cuma tak boleh expect lah yang mode ni boleh main PUBG dan COD Mobile dengan mouse dan keyboard. Cuma kelemahan dekat set Jepun ni, fungsi Samsung Pay tak berfungsi dekat sini, dan fungsi NFC pun tak dapat nak guna dekat phone ni. Dari segi performance, phone ni masih sedap guna lagi sebab diguna chipset Snapdragon 845, 4GB RAM dan ada storage berasaskan UFS 2.1. Kalau buat benda harian dekat phone ni memang akan rasa laju je, dan nak buat multitasking dekat phone ni pun masih rasa lancar dan jarang nampak hiccup. Dari segi gaming pun, korang boleh main PUBG Mobile dengan setting Smooth Extreme dan HDR Ultra, dan gyro dia sangat accurate kalau korang suka onkan fungsi gyro ni. Untuk Genshin Impact, dia memang boleh set sampai high setting, cuma kalau nak sedap, better stay dengan low graphic setting dengan tetapan 30 frame per second. Untuk game lain macam COD Mobile, Mobile Legends, korang boleh main dengan grafik tinggi. So nak guna phone ni buat main game, phone ni masih boleh handle lagi. Cuma dari segi battery life, saya boleh kata yang bateri phone ni agak sederhana sebab kapasiti bateri dia agak kecil untuk sebuah smartphone dengan skrin QHD+, iaitu 3000 mAh sahaja. So kalau nak guna sepanjang hari, phone ni boleh bagi screen on time sekitar 4 hingga 5 jam kalau korang guna secara casual dari pagi sampai ke malam. Dan dari segi charging, phone ni ambil masa dalam 1 jam 43 minit untuk charge dari 0 hingga 100% dengan charger adaptive fast charging 15W. Untuk fungsi penggambaran, kamera phone ni lengkap dengan OIS dan dual pixel autofocus. Tapi yang best lagi, dia ada fungsi variable aperture yang aperture kamera dia boleh ubah jadi f1.5 atau f2.4. Basically fungsi ni dia berjalan secara automatik. Contoh bila waktu siang, dia akan guna aperture f2.4, dan masa korang ambil gambar low light, kamera akan guna aperture f1.5 untuk serap lebih banyak cahaya. Dan korang masih boleh ubah aperture ni secara manual dekat Pro Mode. Cuma dia memang bagi dua option saja, iaitu f1.5 atau f2.4. So dia tak ada f1.6 ke, f1.8 ke, dia tak ada. Jadi dengan bukaan kamera seluas f1.5 ni, gambar malam tu akan jadi lagi terang. So kamera pun tak perlu naikkan ISO yang terlalu tinggi, sebab bila tinggi ISO, lagi banyak noise yang akan visible. Jadi kalau ambil gambar low light guna Galaxy S9 ni, korang akan appreciate gambar malam dia sangat clean, walaupun korang guna mode penggambaran biasa saja. Gambar dia nampak sharp, kurang noise, warna pun vibrant, dan ada kupaian HDR yang cemerlang untuk sebuah phone flagship. Dan of course, kesemua ni dijayakan dengan adanya sistem OIS yang boleh stablekan kamera phone ni, selain dibantu dengan dual pixel autofocus yang mampu untuk fokus suatu subjek dengan pantas. Untuk kamera selfie, dia masih guna sensor 8MP f1.7 macam Galaxy S8, jadi korang boleh dapat gambar selfie yang terang, dan saya perasan wajah dah tak diputihkan sangat dekat Galaxy S9 ni. Untuk rakaman video, phone ni boleh record sampai resolusi 4K at 60 frame per second, dan rakaman dia memang stabil sebab ada OIS dan EIS. Jadi kalau korang nak cari phone yang sesuai buat video atau vlog tu, ini antara phone yang sesuai untuk korang. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera hadapan Galaxy S9, dan sekarang ni saya berada di sekitar Tokyo Street di Pavilion KL untuk mencuba kamera hadapan telefon ini. Dan bagi korang yang peminat Gcam, phone ni masih ada RAW support. So korang boleh install Gcam dekat phone ni kalau korang suka dengan hasilan gambar ala-ala Google Pixel. So secara rumusannya, Galaxy S9 ni masih sebuah flagship yang sedap sebab dia banyak fungsi yang menarik dan masih laju lagi untuk digunakan masa 2021 ni. Saya suka yang phone ni ada skrin Super AMOLED, ada chipset Snapdragon 845, ada iris scanner, kupaian kamera dengan variable aperture f1.5, f2.4, dan ada built-in heart rate monitor bersama IP rating IP68. Cuma phone ni dia punya bateri tu agak kecil, iaitu 3000 mAh sahaja.
Jadi kena cermat atau bawa power bank kalau nak terus guna phone ni. Tapi selain daripada tu, Galaxy S9 ni masih lagi berbaloi dibeli dan sangat direkomend buat korang yang nak cari phone dengan design premium, ada skrin yang lawa, kamera yang cantik dan performance yang sesuai untuk buat harian dan gaming. Korang boleh dapatkan phone ni dengan harga sekitar RM690, yang mana saya akan share link pembelian dia dekat bahagian bawah video ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk review Samsung Galaxy S9 pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan ke, cadangan ke, jangan segan sila untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.